Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Sabah bakal menghadapi satu lagi pertempuran politik besar di dalam pilihan raya negeri ke-17 ataupun PRN 17 yang bakal tiba tidak lama lagi. Tetapi persoalannya sekarang, adakah kerjasama antara gabungan rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan PH akan diteruskan? Dan apa pula nasib perjuangan Sabah for Sabahan serta slogan yang lantang tolak Parti Malaya yang semakin bergema? Mari kita bongkar isu panas ini di video kali ini. Baiklah, baru-baru ini Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Haji Jinor mengesahkan bahwa kerjasama politik dengan Pakatan Harapan PH akan terus dipertahankan menjelang pilihan raya negeri yang ke-17 nanti. Menurut beliau, kerjasama antara GRS dan PH yang telah membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya umum ke-15 adalah asas utama yang perlu dijadikan rujukan untuk sebarang strategi atau kerjasama politik dalam PRN yang akan datang. Haji J turut menyatakan bahwa pendirian ini telah pun dimaklumkan secara rasmi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan pengerusi PH. Menurut Haji J, GRS berpegang kepada prinsip kestabilan politik dan oleh itu mahu mengekalkan kerjasama sedia ada dengan PH. Beliau berkata, kita mahu kerjasama GRS PH yang ada sekarang kita pertahankan. Itu asas kita dan kita sudah sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kenyataan ini dibuat selepas beliau menghadiri pelancaran jeti dan pengoperasian semula perkhidmatan feri Kota Kinabalu Labuan di Pelabuhan Kota Kinabalu pada hari Selasa yang lalu. Ketika ditanya oleh media mengenai perkembangan kerjasama PRN 17, Haji J menegaskan bahwa masih belum ada sebarang keputusan rasmi melibatkan gabungan ataupun parti lain memandangkan Dewan Undangan Negeri Sabah masih lagi belum dibubarkan. Katanya, belum lagi PRN, bubar pun belum. Jadi sabar sajalah kamu semua, tunggu, nanti kita beritahu. Nah, ini menunjukkan bahwa GRS masih di dalam fase awal menentukan hala tuju pilihan raya, namun yang jelas keutamaan mereka adalah untuk terus bersama Pakatan Harapan. Untuk memberi konteks lebih mendalam, kerjasama antara GRS dan PH ini bermula selepas keputusan tergantung dalam pilihan raya umum ke-15, di mana tiada gabungan parti berjaya membentuk majoriti mutlak di peringkat persekutuan. Dalam situasi tersebut, GRS tampil menyokong Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya. Keputusan itu mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat Sabah, termasuklah dalam kalangan ahli politik tempatan yang melihat langkah tersebut sebagai satu kompromi terhadap perjuangan asal Sabah yang mahukan lebih kuasa autonomi dan kebebasan daripada kawalan politik semenanjung. Sebelum ini, pelbagai pihak termasuklah Parti Warisan dan beberapa NGO Sabah telah menyuarakan kebimbangan bahwa kerjasama dengan parti-parti Malaya akan merugikan Sabah dalam jangka masa yang panjang. Mereka berpendapat bahwa isu-isu seperti Perjanjian Malaysia 1963 atau yang kita kenali sebagai MA63, royalti minyak dan gas, hak pendidikan, pembangunan luar bandar, dan pemulangan kuasa pentadbiran tempatan belum mendapat penyelesaian sebenar, walaupun sudah bertahun-tahun dibangkitkan. Malah beberapa kali Perdana Menteri memberikan jaminan bahwa kerajaan komited terhadap pelaksanaan MA63. Namun setakat ini macam kemajuan yang dilihat masih bersifat kosmetik saja dan bergerak dengan sangatlah lambat. Satu fakta yang tidak boleh diabaikan ialah bagaimana nanti slogan Sabah for Sabahan seringkali dilaungkan dalam kempen politik dan wacana rakyat, terutamanya menjelang pilihan raya. Slogan ini membawa makna bahwa rakyat Sabah mahukan kerajaan negeri yang betul-betul mewakili suara dan kepentingan tempatan, bukan sekadar menjadi wakil kepada kuasa politik pusat.
Tetapi persoalannya sekarang, bila GRS sendiri secara terbuka mahu terus bersama dengan PH yang diterajui oleh parti-parti Malaya, adakah semangat Sabah for Sabahans ini masih hidup atau sekadar tinggal slogan semata-mata? Tambahan pula antara faktor GRS mendapat sokongan rakyat Sabah sebelum ini adalah kerana mereka dilihat sebagai alternatif kepada dominasi parti-parti dari Semenanjung. Rakyat memberikan mandat kepada GRS dengan harapan bahawa Sabah akan dapat menentukan masa depannya sendiri dengan autonomi yang lebih luas dan kebebasan untuk menguruskan hasil bumi serta pembangunan negeri. Namun tindakan berterusan GRS untuk kekal bersama PH menimbulkan persoalan besar tentang keikhlasan perjuangan tersebut. Isu ini menjadi lebih panas apabila kita melihat bagaimana beberapa pemimpin dalam GRS termasuklah Datuk Seri Jeffrey Kitingan sebelum ini pernah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pelaksanaan MA63 yang terlalu perlahan. Beliau juga pernah mempersoalkan ketidakselarasan antara janji Putrajaya dan tindakan sebenar dalam memperkasakan hak-hak Sabah. Jika rakan dalam GRS sendiri sudah mengkritik kerajaan pusat, maka adakah kerjasama ini satu bentuk kebergantungan yang melemahkan suara Sabah nanti? Persoalan lain yang timbul ialah mengenai slogan Tolak Parti Malaya yang begitu popular di kalangan sebahagian rakyat Sabah, terutamanya anak muda dan juga golongan aktivis. Mereka melihat parti dari Semenanjung sebagai entiti yang datang ke Sabah hanya semasa pilihan raya, mengaut undi dan kemudiannya mengabaikan janji-janji. Dalam konteks ini, kenyataan Haji G bahawa GRS mahu kekalkan kerjasama dengan PH boleh dilihat sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi yang ingin menolak campur tangan politik luar. Jadi sekarang kita kena tanya, apa sudah jadi dengan Sabah for Sabahans? Adakah semangat itu sudah mati? Atau sebenarnya ia hanya digunakan sebagai umpan politik untuk mendapatkan kuasa dan kemudian dilupakan selepas kerusi empuk diperoleh? Sekarang saya ingin tanya pula pendapat sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Adakah kerjasama GRS-PH ini sebenarnya melemahkan suara Sabah? Perlukah GRS berdiri sendiri di dalam PRN 17 nanti tanpa mahu bergantung kepada mana-mana parti dari Malaya? Dan adakah Anda rasa perjuangan seperti Sabah for Sabahan sudah menjadi satu retorik kosong semata-mata? Coba kongsikan pandangan Anda di dalam ruang komen, ulaskan pendapat Anda. Dan sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel ini karena kita akan terus kupas isu-isu panas yang menyentuh jantung politik Malaysia, terutamanya dari perspektif rakyat Sabah. Sabah ini bukan sekadar sebuah negeri, ia adalah nadi yang kaya dengan budaya, sumber alam dan sejarah perjuangan yang panjang. Tapi jika pemimpin sendiri pun tidak tegas untuk mempertahankan hak rakyat Sabah, siapa lagi yang kita boleh harapkan? Baiklah, teruskan bersama kami di channel ini, Currents VMY, channel di mana suara rakyat tidak akan dibisukan. Kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Salam sejahtera, salam hormat, salam perjuangan. Sekian semua. Terima kasih.